Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung last sampai surah Al-Baqarah ayat 216. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ready, pen ready. Okay. Ayat 216. Diwajibkan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik buatmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalang orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sehingga kamu murtad keluar daripada agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia. Dan mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanyakan kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada kedua-duanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus kamu sedekahkan. Katakanlah, kelebihan daripada apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Tentang dunia dan akhirat, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu bergaul bersama mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang melakukan kerosakan dan yang melakukan kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia hadirkan kesusahan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia memikat hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang lelaki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki yang musyrik, meskipun dia memikat hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pengajaran. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh kerana itu, jauhilah isteri kamu pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untukmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai penghalang daripada berbuat baik dan bertakwa, serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah,
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan, tetapi Dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Bagi mereka yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi isteri masing-masing untuk tempoh melebihi 4 bulan, diberikan tempoh selama 4 bulan bermula dari waktu dilafazkan sumpah untuk kembali mensetubuhi isteri. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka tetap ingin bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru', iaitu haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami, mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka ingin berbaik semula. Dan mereka, iaitu para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang betul. Tetapi para suami mempunyai kelebihan ke atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, iaitu suami dan isteri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, iaitu wali, bimbang bahawa kedua-duanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka mereka tidak berdosa ke atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya dengan talak 3, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia bernikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedua-duanya, iaitu suami pertama dan bekas isteri, untuk bernikah kembali jika mereka berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan kepadanya, yang diterangkan kepada orang-orang yang berpengetahuan. Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu tempoh iddah mereka hampir selesai, maka rujuklah mereka kembali kepada ikatan perkahwinan dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik tanpa dirujuk kembali sehingga selesai tempoh iddah. Jangan sesekali kamu rujuk mereka kembali kepada ikatan perkahwinan dengan tujuan untuk memudaratkan mereka kerana hendak melakukan kezaliman kepada mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, iaitu kitab dan sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halang mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terjalin keserasian di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di kalangan kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya. Seseorang tidak dibebani lebih daripada kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kerana anaknya. Dan jangan pula seorang ayah menderita kerana anaknya. Ahli waris pun berkewajipan seperti itu juga. Apabila kedua-duanya ingin menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan dan bermesyuarat antara kedua-duanya, maka tiada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tiada dosa bagimu memberikan.
pembayaran, memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah mereka, iaitu isteri-isteri, menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tiada dosa bagimu tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan tiada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan kiasan, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahsia, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tiada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh, iaitu gauli, atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu mengikut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu mengikut kesanggupannya, iaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajipan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, iaitu gauli, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 daripada yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah itu. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Peliharalah semua solat dan solat wusta, dan lakukanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman, iaitu telah selamat, maka ingatlah Allah, iaitu solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, iaitu nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya daripada rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah mengikut cara yang patut, sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahami. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya mencapai ribuan kerana takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan kurniaan kepada manusia, tetapi kebanyakan daripada manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gantikan kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tidakkah kamu memperhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi, angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan daripada anak-anak kami? Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebahagian kecil daripada mereka.
dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut mendapat memerintah ke atas kami, sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Allah dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah jika kamu orang beriman. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali secedok dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika dia, iaitu Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, iaitu kepada Daud, kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau adalah merupakan seorang Rasul. Kita masuk juz 3. Kita start dengan ayat 253. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Dalam kalangan mereka ada yang secara langsung Allah berfirman dengan mereka, dan sebahagian yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa darjat. Dan kami berikan Isa putera Maryam beberapa mukjizat, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Jika Allah kehendaki, nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah sampai bukti-bukti kepada mereka. Tetapi mereka bertelingkah. Maka ada dalam kalangan mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Jika Allah kehendaki, mereka tidaklah saling membunuh, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan, dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang mengatur makhluknya secara berterusan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Luasnya kursi Allah, iaitu ilmu dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya.
dan dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, iaitu cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya? Kerana Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkanlah dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh sehingga menutupi runtuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian dibangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita sampai ayat 259 masih surah Al-Baqarah lagi. InsyaAllah esok kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 260 dan sikit lagi kita masuk surah Ali Imran. InsyaAllah.